tajuk kita minggu lepas? Pasal James Brooke. Betul? Minggu lepas pasal apa? Sabar. Mungkin. Okey. Minggu ni kita akan sambung kepada 5.2 iaitu perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, betul. Okey. Untuk memulakan sesi pembelajaran ini, cikgu akan menanyakan pengetahuan umum tentang siapakah yang pernah menjajah Sarawak, siapakah penjajah Belanda yang pernah memerintah Sarawak. Okey? Okey. Nak tahu siapakah penjajah Belanda yang pernah memerintah Sarawak? James Brooke. Bilakah dia memerintah? Kejap. Tahun 1842. Betul. Okey. Biasa snake. Okey. First, seberapa banyak tahukah kamu tentang James Brooke? Mempunyai adik bernama Charles Brooke. Charles Brooke. And then, apa lagi yang kamu orang tahu? Tak tahu. Okey, kalau tu tahu, kita akan menonton video ini. And then, yang ni cikgu mahu kamu orang betul-betul tengok. And then, kita akan flashback apa yang kamu orang tahu tentang James Brooke. Okey? James Brooke lalu membeli bandar kucing. Ini memaksa Pangeran Muda Hashim melantik James Brooke menjadi Gubernur dan Raja Sarawak yang pertama pada tahun 1841. Pada tahun 1842, James Brooke menghadap Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin untuk mengesahkan kedudukannya. Sultan Omar Ali Saifuddin terpaksa mengiktirafnya kerana bimbang ancaman James Brooke yang datang dengan angkatan tentera lautnya. Pada tahun 1844, Sultan Omar Ali Saifuddin menentang James Brooke, tetapi berjaya dikalahkan. Baginda dipaksa menandatangani perjanjian iaitu mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Sarawak yang merdeka dan berkuasa penuh ke atas Sarawak. Okey. Itu saja dari video itu. Jadi apakah yang telah kamu mempelajari dari video tersebut? James Brooke dilantik Oleh untuk menjadi Gubernur Sarawak. And then apa lagi? tak ingat. Okey, untuk memperkukuhkan lagi ilmu kamu tentang penjajahan James Brooke. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada yang ni dinamakan sebagai kotak ilmu. Jadi di sini kita cikgu tidak akan menggunakan buku teks. Jadi cikgu akan menggunakan kotak ilmu untuk mengajar kamu orang tentang penjajahan James Brooke di Sarawak. Okey. Okey, ini merupakan kotak ilmu. Jadi ini merangkumi semua dalam subtopik perluasan jajahan James Brooke di Sarawak. Okey, jadi first kita akan tengok yang pertama dahulu, iaitu individu-individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak. Terdapat beberapa ahli politik yang terlibat. 4. Siapakah itu? Sultan Omar Ali Saifuddin, Pangeran Raja Muda Hashim, James Brooke, Dato' Patinggi Ali. Okey, antara 4 individu ini, siapakah yang anda kenal? James Brooke. Yang lain? Tak kenal. Okey. Sekarang kita akan pergi dari satu persatu. Jadi di sini cikgu ingin kamu orang untuk bekerjasama dengan cikgu. Boleh? Boleh. Supaya interaksi boleh dilakukan secara dua berhala. Okey. Jadi untuk yang first iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Yang ni siapa nak baca? Ibalah. Boleh? Okey. Tarik dulu. Dulu. Oh.
mentadbir wilayah Sarawak pada tahun 1827 dengan hasrat ingin mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Perbalahan terjadi dengan pembesar tempatan kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Penentangan dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali yang ingin membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Pangeran Indra Mahkota mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. Okey, bagus. Okey, seterusnya Pangeran Raja Muda Hashim, Audrey. Merupakan bapa saudara Sultan Brunei, dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Berusaha memujuk Datuk Patinggi Ali dan Pembesar Melayu namun gagal. Meminta bantuan James Brooke. Okey. Okey, ini yang ketiga yang kamu orang kenal. Siapa nak baca? Okey. Menjalankan aktiviti pengembaraan di Sarawak dan di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya Royalist. Mendapat sokongan pihak British melalui Angkatan Tentera Laut, menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak, tetapi dengan syarat Sarawak harus diserahkan kepada beliau. Okey, untuk yang terakhir, Datuk Patinggi Ali, pembesar tempatan di Sarawak, melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei pada tahun 1836. Bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan dengan Brunei. Menentang tindakan-tindakan wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. okey, jadi itulah 4 individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak. Okey, kalau cikgu tanya boleh hafal tak 4 individu yang terlibat ini? Nak tengok. Aduh. Okey, tak apa, nanti cikgu akan bagi masa untuk kamu orang explore dalam kotak ilmu ini dan seterusnya kita akan pergi kepada roda ilmu. Okey, betul. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai pengukuhan kuasa James Brooke. Terdapat beberapakah pengukuhan kuasa James Brooke? 7. Okey, yang pertama, Kekuatan tentera, kedua, menentang kebangkitan orang tempatan, ketiga, memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan, keempat, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan, okey, kelima, menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya, keenam, memperkukuh pertahanan Sarawak, dan terakhir. sokongan kewangan. Kalau cikgu tanya boleh hafal tak? Boleh 2 jam. Baca. Ni mesti yang pendek-pendek ni kan? Yang panjang tu tak hafal. Okeylah. Biasa. Okey, yang ni dah tahu okey macam mana James Brooke mendapatkan kuasa. Jadi ini merupakan kelebihan James Brooke dalam memerintah Sarawak. Okey, yang ketiga kita belajar tentang James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Yang ni terdapat 4 cara untuk James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Yang pertama adalah Rundingan, kedua, ugutan, ketiga, perjanjian, yang keempat, ketenteraan. Okey, kita flashback kepada yang pertama tadi. Yang ni James Brooke pernah buat rundingan kah? Yang minta tolong James Brooke untuk menyelesaikan pertelingkahan di Sarawak. Kejap. Ingat tak? Dengan James Brooke. tak Ingat ingat balik, cikgu. ingat balik. Aduh. Ingat balik. Dengan pangeran ni kan? Betul. Pangeran nama Raja Okey. Muda Hashim. Okey. Yang ni boleh tarik, main tarik lah. Okey. Buka lah. Bukan. Okey, baca. Okey. Tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. Tawaran apakah itu? Rundingan bersama Pangeran Raja Muda Hashim apabila beliau meminta tolong dari James Brooke untuk menyelesaikan pertelingkahan di Sarawak. Okey, ini merupakan yang pertama lah rundingan. Untuk yang kedua adalah ugutan. Okey, yang ugutan tu Iba boleh tarik.
Okey, baca. Ugutan dilakukan oleh James Brooke apabila Pangeran Raja Muda Hashim enggan bersetuju dengan tawaran penyerahan Sarawak di tangan James Brooke. Okey. Kehadiran James Brooke adalah untuk mengesahkan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan oleh Pangeran Raja Muda Hashim. Ugutan kedua dilakukan secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin apabila James Brooke hadir ke Brunei diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British. Okey, yang keempat. Akhirnya tawaran dipersetujui apabila James Brooke ingin menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim di Kuching. Yang terakhir. Tindakan James Brooke menyebabkan Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Okey, so yang ni sudah tahulah ugutan dia macam mana. Boleh bagi tahu cikgu kah macam mana ugutan itu? Dengan siapakah ugutan itu tadi? Yang pertama cikgu tanya tadi. Pangeran Raja Muda Hashim. Betul. Okey, untuk yang ketiga adalah perjanjian. Ni nak buka kan cikgu? Belum. Baca dia dulu. Baca dia dulu. James Brooke turut menggunakan perjanjian sebagai strategi untuk meluaskan kuasa. Dua perjanjian terpenting berlaku pada tahun 1841 dan 1842. Pada tahun bila tadi? 41 dan 42. Betul. Terdapat beberapa perjanjian. Tu berapa pintu tu? Aduh, Dua. Okey, tak nampak cikgu. Okey, buka pintu tu dan baca perjanjian yang pertama. Perjanjian Okey, 1841. James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Kedua adalah Perjanjian 1842, James Brooke dengan Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Semua hasil pendapatan kawasan ini diserahkan kepada James Brooke. James Brooke mestilah memberikan apa ni cikgu? Oh, cuti tahunan sebanyak $2,500. Cuti kan? Dolar Sepanyol. Apa ni cikgu? UFTI. Cuti. Maaf cikgu, maaf. Baca balik. Okey, James Brooke mestilah memberikan upeti tahunan sebanyak $2,500 Sepanyol kepada Sultan Brunei. Okey, so itulah dua perjanjian. Jadi kalau cikgu tanya balik, boleh beritahu kah? Baca je lagi. Aduh, baca lagi. Okey, tak apa. Okey. Okey. Kita akan pergi ke yang terakhir iaitu Ketenteraan. Okey, sebelum baca, cikgu nak tanya, apakah kekuatan yang paling utama James Brooke punya untuk memerintah Sarawak? Kekuatan tentera. Betul? Anda yakin? Yakin. Betul. Tentera manakah? Tentera laut kah? Tentera darat kah? Tentera laut. Tentera laut. Oh, Tentera laut. Okey. Jadi yang ni untuk yang Mana ni cikgu nak tarik ke? Oh, Maafkan sini. cikgu. kenapa tersekat? Aduh, mana? Okey, kita akan pergi kepada yang terakhir iaitu Ketenteraan. Okey, sebelum kita pergi ke situ, cikgu mau tanya, apakah kekuatan utama yang James Brooke punya untuk memerintah Sarawak? Ketenteraan. Kekuatan tentera. Tentera.
Tentara apakah itu? Tentara laut. Tentara darat. Betul? Betul. Betul, sangat yakin. Yakin? Yakin. Dari mana tahu? Kita belajar semalam. Semalam kan belajar Sabah. Tak, revision kan rumah. Okey, yang ni untuk ketenteraan. Jadi boleh tarik untuk baca. Cuba dulu lah. Tarik. Okey. Bantuan ketenteraan diperoleh melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Okey, yang kedua. Kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman London yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Yang ketiga. James Brooke turut menggunakan perjanjian sebagai strategi untuk melawaskan kuasa. Dua perjanjian terpenting berlaku pada tahun 1841 dan 1842. Okey. Baca yang pertama, yang tu dengan siapakah James Brooke kira pinjamlah tentera laut untuk menentang dan memerintah Sarawak. Dengan kerajaan manakah? Yang pertama tadi. Inikah? Pengiran. Baca balik. Baca balik. Sokongan Sokongan kapal HMS Dido. Betul. Okey. Ya ni. Okey, masukkan balik. Bukan. Okey, untuk yang terakhir kita akan belajar tentang kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Okey, ini adalah peta penjajahan perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Jadi, untuk yang ini, cikgu akan memberikan 5 minit untuk kamu orang baca balik apa yang ada dalam peta apa yang ada dalam kotak ilmu ini, dan lepas ini kita akan beralih kepada aktiviti persoalan. Betul? Betul. Apa yang betul? Yes. Okey. Okey, yang ni cikgu akan bagi 5 minit untuk kamu orang lah menangkaji. Begitu orang tempatan kawasan tadi. Masuk dia muka datang dan pintu. Oh, sini. Okey, selesai sudah untuk penelitian kotak. Kotak paling. Ilmu. Okey. Jadi, contoh kalau cikgu simpan balik, apa yang kamu orang telah belajar? Aduh, oh ni yang Apa? empat orang ni. Siapa? Empat individu ni. Siapa? Nyatakan 4 individu tersebut. James Brooke lah paling ingat lah. Okey. Dato' Patinggi Ali. Okey. Lepas tu Sultan Omar, And then? Pengiran Raja Muda Hashim. Okey, Ah. betul. Okey, yang ni senang saja. Okey, lepas tu apa lagi yang kamu orang faham? Pasal James Brooke. yang bergaduh. bergaduh dengan orang Iban. Kenapa? Sebab Apa tadi? Okey, mereka gaduh tu kan. Berjaya tak James Brooke menentang orang Iban tersebut? berjaya. Berjaya. Dengan alasan apakah itu? Alasan Menggunakan alasan dengan menghapuskan lanun. Baru Okey. ingat. Apa lagi yang kamu orang tahu tentang kotak minda ini? Kotak ilmu. Pasal ni. Pengukuhan kuasa James Brooke. Nyatakan 2. Contoh. Kekuatan tentera. Apa lagi? Sokongan kewangan. Okey. Oh, yang Ah. yang paling pendek lah. Yang paling sengat. Biasa ingat. cikgu. Okey. Otak limited. Okey. Okey. Apa lagi yang kamu orang belajar tentang kotak ilmu ini? Ni. Cara James Apa? Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan. Okey. Cikgu tutuplah. Okey. Nyatakan 4. Melalui rundingan, ketenteraan, ketenteraan, perjanjian, Okey. ugutan. Okey, betul. Jadi Yeay. itulah kotak ilmu kita. Okey,
Okey, yang ni kita akan ikut turutan lah. Yang ni kamu orang dikehendaki memutar roda ilmu ini dan tengok anak panah ni. Anak Okey. panah kan ni? Ya. Okey. Walaupun bukan. Okey, di mana ia berhenti, di situ kamu harus mencabut satu surat itu. Dalam ini terdapat soalan-soalan. Jadi, tetapi dalam kertas itu juga terdapat jawapan. Tapi tidak boleh tengok jawapan dulu. Okey. Cikgu mau kamu orang menjawab soalan tersebut terlebih dahulu, and then Okey. kita akan sama-sama tengok jawapan. Boleh? Boleh. Okey, siapa nak dulu? Ibu dulu. Kenapa ni? Okey, saya Osum. lah. Osum lah, Osum. Okey. Ibu dulu. Okey. One, two. Lemah sangat tu. Okey. Okey. Baca. Okey. Apakah gelaran James Brooke? Apakah gelaran James Brooke Gelaran. di Sarawak? Gubernur. Bukan. Raja Sarawak. Apa dekat tengah-tengah tu? Raja. Apakah warna kulit dia? Raja Belanda. Belanda. Bukan. Raja Putih. Betul. Yeah. Raja Putih. Aduh. Okey. Raja Okey. Putih Sarawak. Seterusnya, Audrey. Nenek. Sama betul. Okey. Aduh, ni tengah-tengah ni cikgu macam mana ni? Warna putih lah. Putih lah. Dengan siapakah Sultan Omar Ali Saifuddin bertelingkah dan mengapa? Dengan Pembesar tempatan. Ha? aduh, nampak tadi. Nampak tadi. Dengan Pembesar siapa? tempatan. Kenapa? Sebab Meningkatkan cukai. And then, ada dua alasan. Apa lagi? Meningkatkan cukai dan Apa lagi? Dia guna kerahan apa untuk? kerana tenaga. Betul. Okey. Untuk pusingan kedua. Okey. Kita Masukkan ke simpan balik. Okey. Lemah Lemah sangat sangat. tu. Dah makan ke? Green. Kenapa ni? Green. Ambil yang green tadi. Okey, buka. dengan alasan penghapusan London. Itu jawapan. Itu jawapan. Sorry, Cikgu. Baca Dengan balik. alasan apakah James Brooke berjaya melawan penentangan Orang orang Iban Iban di dan Saribas dan Batang Nupor Alasannya dengan Menghapus- dengan cara menghapuskan menghapuskan London. London. Okey, betul. Simpan balik. Okey. Okey, next. Okay. Kita pusing lagi. Sing lagi. Aduh, warna pink cikgu. Warna merah lah. Amboi. Okey, ambil lah. Mana ni? Sekejap. Sini. Salah. Apakah 4 strategi James Brooke dalam kuasa pemerintahan? Rundingan, perjanjian, ketenteraan, ugutan. Betul. Slay. Okey. So far macam dah tahu untuk tajuk ini? Yes, dah boleh dah test hafal. dah. Confident ke? Ikhlas. Ya. Okey. Okey, nanti kita tengok okey masa Okey. ujian. Okey. Okey, macam mana pembelajaran hari ini? Sangat Sangat. seronok. Kenapa seronok? Belajar tentang James Brooke. Lepas itu, adakah kaedah pengajaran
ini best untuk kamu orang? Yes, Yes. sebab Kenapa? ada game dan mudah untuk ingat. Game apa tadi? Roda ilmu, Lepas tu kita ada pakai apa? kotak ilmu. Kotak ilmu. Lepas tu yang first tadi kita pakai apa? Tengok YouTube. Tengok YouTube. Yes, video tentang James Brooke. Okey, so untuk kelas pada hari ini kita tidak akan menggunakan buku teks, tetapi kita akan menggunakan kotak ilmu dan juga roda ilmu dan juga penggunaan YouTube. Jadi macam mana? Adakah lebih memahami apa yang cikgu menyampaikan dalam tajuk ini? Ya. Faham? Faham. Betul tak? Betul? Sikit-sikit lah cikgu. Okey, kalau macam tu untuk rumusan tajuk ini, subtopik ini, cikgu akan tanya, apa yang kamu tahu tentang latar belakang penjajahan di Sarawak? Penjajahan James Brooke, Melakukan pemerintahan pada tahun 1841 42. hingga Amen. 1905. Yang Okey. yang tu. Okey. And then apa lagi yang kamu orang tahu tentang James Brooke? Tentang dia bergaduh dengan orang Iban. Tapi berjaya ditumpaskan Kerana karena penghapusan laman. Menggunakan Ya, alasan. Menggunakan alasan. penghapusan laman. okey. So untuk yang apakah pengukuhan kuasa pemerintahan James Brooke di Sarawak? Nyatakan 3 pun dah cukup lah. Dah syukur juga. Yang paling ingat kekuatan tentera, Betul. pengukuhan kewangan, Yes. and then apa lagi satu? Memperkuatkan pertahanan Sarawak. Betul. Yeay. Yang panjang tu ingat tak? Ingat, Kaji balik. Okey. So itu saja dari cikgu pada hari ini. Jadi kita berjumpa lagi pada minggu depan. Yes. Minggu depan nak guna buku teks tak? Tak. Kenapa? Jangan salah. Okey. Mudah difahami. Okeylah. Okey. Itu saja untuk pembelajaran kita. Okey. So terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, cikgu. cikgu. Thank you. Bye.